dalam kehidupan kanak-kanak ini kita sangat menekankan psikologi, sebab psikologi adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kanak-kanak ini kita lihat daripada perkembangan awal, daripada bayi sehinggalah kita kata toddler, kemudian kanak-kanak, alam remaja dan terus dewasa. Jadi semua peringkat usia manusia ini melibatkan 3 fungsi utama, iaitu kognitif. Kognitif itu adalah berkaitan dengan cara kita berfikir, kemudian emosi dan juga tingkah laku kita. Ibu bapa yang mengambil kesempatan di atas usia anak masih muda sebenarnya akan boleh meninggalkan kesan-kesan negatif pada diri anak. Antara kesannya adalah gangguan emosi. Anak-anak ini seawal usia mungkin awal belasan tahun, mereka telah rasa terbeban. Adakah aku sebagai tunggak dalam keluarga, mencari nafkah melalui anak. Yang kedua, anak akan hilang dia punya kenikmatan sebagai seorang kanak-kanak. Sedangkan masa usia muda tu mereka telah ada tanggungjawab yang berat. Dan selalu diingatkan oleh ibu bapa bahawa kamu ini akan menjadi sumber pendapatan ibu bapa. Jadi anak ni akan rasa tertekan dan juga kehilangan waktu zaman kanak-kanak itu sendiri untuk berseronok seperti rakan-rakan sebaya dia lah. Dari sudut akademik, kanak-kanak ini kehidupannya adalah di 2 setting, satu di rumah dan juga satu di sekolah. Jadi mungkin di rumah sebagai sumber utama pendapatan ibu bapa, sedangkan dari satu aspek lagi sebagai seorang pelajar, mereka ini tidak boleh menumpukan perhatian pada pelajaran. Jadi terdapat gangguan akademik dekat situlah untuk menumpukan pada pendidikan. Kita sebagai ibu bapa yang patutnya lebih matang tidak boleh mempergunakan anak kita sebagai sumber pendapatan. Kerana anak ini masa kecil dia mengikut cakap. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Dia tahu dia boleh membantu ibu bapa, boleh memberikan pendapatan. Tetapi bila dia membesar, dia akan mula melihat ada peluang-peluang lain dalam kehidupan dia. Jadi masa itu mungkin dia fikir apa yang sedang aku buat sekarang ni bukan kehendak aku. Adalah apa yang telah ditentukan ataupun dipaksa, disuruh oleh ibu bapa yang dikata kononnya untuk bantulah mak ayah untuk dapatkan pendapatan. Bila membesar, bila masuk dalam remaja, mereka akan sedar bahawa apa yang dilakukan tu bukan benda yang dia suka. Dia ada pilihan yang lain. Dekat situlah berlakunya tekanan perasaan bahawa mereka mungkin sebelum ini telah sebati dengan apa yang telah dibuat daripada kecil tu. Kemudian bila dah besar nak menukar haluan akan menjadi satu kerumitan lah. Jadi seolah-olah anak ini akan tersepit untuk memilih apa yang disukai dengan apa yang telah disuruh atau dipaksa oleh ibu bapa daripada kecil lagi. Sosial media ni menunjukkan benda yang cantik, benda yang hebat. Dan kita tengok kanak-kanak, remaja ni kalau nak bergaya di hadapan handphone ataupun di hadapan sosial media ni, mereka akan berpakaian cantik, make up dan sebagainya. Sebenarnya di luar sana tu macam-macam jenis manusia yang ada, yang sentiasa memerhatikan daripada jauh. Dan mungkin saya percaya dengan keadaan dunia yang mencabar ni, mungkin ada di kalangan mereka yang menjadi target orang-orang tertentu. Memang tidak mustahil jika mereka ini akan terdedah kepada pedofilia tersebut ataupun mungkin gangguan atau keganasan yang lain. Kita bantu bimbing anak untuk melihat pelbagai kejayaan. Bukan kita menentukan daripada sekarang. Kita boleh sebenarnya tunjukkan hala tuju yang betul. Tetapi pilihan tu nanti kepada anak, kita nak ikut apa yang anak suka. Bukan dalam paksaan, terutama dari segi memaksa anak mencari nafkah ini ada salah satu tingkah laku yang tidak sepatutnya berlaku, kerana anak ini sendiri mereka ada kehidupan dia. Dia akan membesar, dia akan mempunyai minat dan pilihan dia sendiri, mengikut peredaran zaman dia pada ketika itu. Dan kita sebagai ibu bapa perlulah lebih bertanggungjawab dan sebenarnya memainkan peranan kita yang penting sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga kita. Sebenarnya kanak-kanak ni bila mengalami gangguan psikologi itu seawal umur 7 bulan tadi, ramai orang tidak tahu bayi mempunyai depresi. Bayi juga boleh ada anxiety. Jadi kalau dikaitkan pula dengan berapa tahun usia mereka ni lebih matang dan sebagainya, kematangan ni mengikut personaliti kanak-kanak, mengikut tahap pendidikan, mengikut suasana dalam keluarga. Ada yang matang seawal umur 10 tahun. Biasanya saya tengok kanak-kanak yang hidup susah, mereka lebih matang. Sebab apa? Kematangan itu datang daripada kehidupan yang susah untuk mencari solusi. Macam mana kita nak cari makan esok? Macam mana kita nak bayar sewa rumah esok? Jadi kanak-kanak ni dia dah belajar berfikir. Kanak-kanak yang hidup dalam kesenangan, mereka tidak memikir ke tahap itu. Sebab semuanya telah tersedia.
Jadi kematangan kanak-kanak ini bergantung kepada banyak faktor. Bukan kata hanya angka umur sahajalah.